suatu soalan, saya ada dapat satu keratan daripada Salim Iskandar ni. Dia kata macam ni kan. Lokman Adam berkata Ismail Sabri perlu diguling dan diganti dengan Anwar Ibrahim sebab dia enggan bebaskan Najib Razak dari penjara. Dah setahun ni Najib terus meringkuk dalam penjara. Azalina Osman, aku nak tukar jantina Lawi. Mungkin Tok boleh nak menjawab sikit tuduhan. Saya tak pernah pun cakap Ismail Sabri perlu diguling. Ini fitnah. Yang saya pernah cakap ialah pilihan raya perlu disegerakan. We got to choose the right time untuk bubar parlimen. Masa terbaik ialah selepas pilihan raya di Melaka. Tidak berlaku. Selepas tu kita ada pilihan raya di Johor, kita menang besar. Itu pun masa terbaik. Kerana pada ketika itu bukan kerana UMNO kuat, tetapi pada ketika itu keadaan COVID masih tinggi dan rata-rata Chinese voters yang merupakan penyokong Pakatan Harapan ini, mereka tak keluar mengundi. They are very health conscious. So itulah timing tu penting. Dan bila kita menang 2 pilihan raya negeri, kita ada feel good factor. Walaupun ramai orang tak tahu, kita menang tu kerana ramai Kesesuaian masa. Kesesuaian masa, ramai pengundi-pengundi Cina yang tak keluar mengundi. So dia ada kelebihan kepada kita. Tapi bila dia drag pilihan raya, musuh-musuh kita pun makin bersatu. Musuh-musuh kita pun dapat mengatasi kelemahan diri masing-masing. Musuh-musuh kita pun makin rancak menabur fitnah. Musuh-musuh kita pun lagi banyak boleh buat duit. Sebahagiannya kerana CSA yang ditandatangani. Bila setiap wakil rakyat pembangkang ni dapat duit daripada kerajaan, duit tu dah digunakan untuk mengukuhkan kedudukan mereka juga. Dan dalam masa yang sama kita pun tahu kawan-kawan yang bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri, mereka juga menikmati jana wibawa, hasil daripada kutipan judi dan sebagainya kan. So ini juga membantu untuk kemenangan mereka bila mereka menggunakan duit merasuah pengundi secara besar-besaran. So saya cakap macam tu. Sama jugalah, memang kita tak nafikan bahawa hari ni kita kena faham bahawa zaman Muhyiddin, kita Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman di Mahkamah Tinggi, kemudian Mahkamah Rayuan, Ismail Sabri Mahkamah Persekutuan. So selesai dah, proses mahkamah dah selesai. Cuma semakan kehakiman, semakan kehakiman di zaman Datuk Seri Anwar. Sebab benda tu dah pergi, bila dah masuk penjara ni, nak keluar bukan mudah. Sekarang ni peluang nak keluar ialah melalui proses pengampunan diraja. Pengampunan diraja ni kalau nak ikutkan dari segi kelayakan memang tak layak. Kena tunggu 1/3 jail term itu dilalui. Maknanya Datuk Seri Najib kena 12 tahun, hanya selepas 4 tahun barulah Datuk Seri Najib boleh dipertimbangkan oleh sekretariat ataupun urustia lembaga pengampunan untuk bawa Pergi ke nama dia masuk ke dalam lembaga pengampunan. Tetapi di bawah perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, Kebawah Tuanku mempunyai kuasa mutlak. So benda ni kuasa tuanku. Biarlah tuanku menggunakan hak dia tanpa sebarang tekanan. Saya dah sebut dah sebelum ni, bila time UMNO menulis warkah kepada baginda tuanku, merayu supaya baginda tuanku memberi pengampunan, itu pun ada setengah-setengah kabar berita yang kita terima
ianya dianggap sebagai tekanan kepada institusi diraja, kepada Kebun Tuanku. So, kalau dah ada sejarah benda tu menyebabkan yalah baginda tuanku kecil hati dan sebagainya kan, elaklah daripada buat perarakan ke istana kan, dan buat benda-benda yang boleh menyebabkan dia kecil hati lain sekali kan. Kita dah cakap dah kan, insya-Allah cahaya tu dah nampak cantik kan, dah nampak dah bulan 11 itu hari kan. Tapi ialah ada setengah orang tu tak sabar. Akibat daripada ketidaksabaran dia, akibat pula daripada setengah-setengah orang yang cuba nak menunjukkan dia dekat dengan Datuk Seri Najib kan, nak jadi champion, nak ride on Datuk Seri Najib punya populariti. Ini mengguriskan hati istana sekali lagi. So, nasihat saya kepada kawan-kawan ni, kesianlah dengan Datuk Seri Najib kan. Bila Datuk Seri Najib cakap jangan tu, janganlah kan. Cubalah dengar sikit. Kalau dia punya perbuatan tu tak memberikan kesan pada Datuk Seri Najib, tak apa kan. Tapi kalau perbuatan kita tu akhirnya memberikan kesan pada Datuk Najib kan, kesianlah kat dia. Dah setahun lebih dah dia kan. Jangan sabotaj dia. Tanpa kita sedari, kita mungkin niat nak tolong, tapi cara kita tu menyebabkan sebenarnya kita lah yang mensabotaj Datuk Seri Najib dan menyebabkan Datuk Seri Najib duduk lama dalam penjara kan. Bila kita nak minta tolong dengan baginda tuanku ni, jagalah adab kan. Kena tahu itu hak dia, jangan tekan-tekan kan. Okey, Jadi apa yang Salim Iskandar katakan ni adalah tuduhan tidak berasas lah. bagi saya lah, kawan-kawan yang dekat dengan Datuk Seri Najib ni, tak payahlah pakai orang macam Salim, orang pakai macam Papa Gomo, macam KJ, macam H2O pun ada pula yang sekarang ni kan. Lepas tu Khairuddin Abu Hassan, Hamzah Zainuddin, ini semua orang-orang yang cukup benci pada Datuk Seri Najib kan. Orang yang terlibat dalam ni. So, kenapalah kita ni masih tak serik-serik lagi? Orang yang menjadi punca hari ni Datuk Seri Najib duduk dalam penjara ni kan. Orang ni pula yang kita nak buat baik. Sama juga dengan Khairi Jamaluddin kan. Mereka ada juga idea-idea yang bagus, bukan tak bagus. Contohnya, dia pernah mencadangkan supaya, pasal kita ada masalah 22% rakyat Malaysia ni bantun. Ini disebabkan malnutrition kan. Dia pernah cadangkan ketika dia Menteri Kesihatan supaya ibu-ibu yang mengandung ni 1000 hari 1000 hari pertama ke 100 hari pertama diberikan bantuan dari segi nutrition untuk pembesaran bayi ini kan, supaya bayi-bayi yang dilahirkan ni sihat, tak ada bantut dan tak ada kurang yang cacat dan sebagainya. Benda ni bagus kan, tapi tak adalah dia pursue bersungguh-sungguh kan. Tapi benda-benda yang macam GEG kan, beria kan, beria. Ini yang menjadi question mark. Kenapa bila dia nak laksana GEG dia bersungguh-sungguh, dia beria? Kenapa bila dia nak impose nak mewajibkan vaksin, dia beria, dia bersungguh-sungguh kan? Kenapa benda yang baik dalam menyelesaikan masalah nutrisi dia tak beria? Adakah kerana Dex Muhammad ke ataupun Puven tidak ada kepentingan dalam soal membekalkan makanan yang bernutrisi kepada ibu-ibu yang mengandung kan? Takkan nak tunggu saat macam tu baru dia nak beria. So bagi saya lah kan, manusia ni kadang-kadang kita kena perhati dengan mendalam kan.
Bila mereka bersungguh-sungguh tu, kenapa mereka bersungguh-sungguh? Kan? Bila mereka acur tak acur tu, kan? Benda baik, tapi kenapa dia tak betul-betul ada follow through? Kan? Kenapa dia tak beria? Tak bersungguh-sungguh? Ada agenda. Kenapa dia tak berjuang? Adakah kerana tidak ada kepentingan di situ? Dan bila ada kepentingan baru dia nak beria. Bila kawan-kawan dia nak supply hologram ke ataupun nak supply apps macam MySejahtera ke, barulah dia nak bersungguh-sungguh. So benda ni saya yakinlah lambat laun rakyat boleh menilai lah. Okey? Okey tu, kita melihat institusi diraja ni sering memberikan nasihat dan teguran kepada pemimpin-pemimpin yang suka mencela, memfitnah dan juga menghina secara terbuka ni tu kan. Hari ini giliran Sultan Nazrin pula menyatakan kebesaran dalam perkara itu. Adakah institusi diraja juga menolak budaya politik yang dibawa oleh Dimulakan dengan baginda Tuanku Sultan Johor, kan? Semenjak zaman Mahathir lagi dia dah cerita tentang virus. Baru ni dia cerita lagi pasal virus. Sekarang kita tengok seolah-olah macam Sultan Azlan Shah pun dah makin muak dengan perangai puak-puak pembangkang ni. So bagus jugalah bila puak-puak pembangkang ni buat perangai macam ni. Last kali raja-raja kita pun dah mula tak hormat dia orang. Kan? Okey?